Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam program kuliah sebelum zuhur sempena bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya pada bulan Ramadan kita ada banyak penjimatan. Antara penjimatan kita adalah penjimatan masa. Sebab apa? Di bulan Ramadan kita tak makan. Jadi kita ada jimat masa semasa sarapan. Kita jimat masa tea break pagi. Kita jimat masa makan tengah hari. Kita jimat masa minum petang ataupun lepak-lepak lepas kerja. Jadi kalau dicongakkan, lebih kurang kita ada jimat lebih kurang 90 minit sehari. Jadi apa kita nak buat dengan lebihan masa ataupun penjimatan masa yang kita ada setiap hari sepanjang Ramadan? Apa kata kita gunakannya untuk menambah ilmu. Seperti event ini di mana kuliah sebelum zuhur 20-25 minit. Untuk apa? Untuk kita menambah ilmu, menambah kefahaman, menambah kesedaran dan tahu apakah tindakan-tindakan yang patut diambil untuk memastikan kita dapat menyelamatkan diri kita, menyelamatkan harta kita, menyelamatkan waris kita dan juga menyelamatkan roh kita apabila kita meninggal dunia. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita mula, kita berpantun dahulu. Jadi insyaAllah setiap hari kita akan ada pantun-pantun jenaka tetapi menyentap jiwa. Okey, pantun pertama untuk pantun Ramadan pertama. Bulan puasa bulan mulia. Masa untuk sucikan jiwa. Jangan takut memiliki harta jika perancangan lengkap tersedia. Inilah sebenarnya yang mindset kadang-kadangnya orang tak berapa tepat. Ramai yang saya jumpa, bila saya jumpa, dia kata aku tak naklah harta banyak-banyak ni. Takut nanti bila mati anak aku berebut harta aku. Itu satu mindset. Another mindset adalah ada banyak harta, dia malah nak buat apa-apa. Pandai-pandailah kalau aku mati, pandai-pandailah dia orang nak bagi-bagikan harta aku. Tapi hakikatnya ia tidak berlaku. Banyak masalah disebabkan si pemilik harta tak faham, wari-wari tak faham, tidak ada persediaan, tidak ada proses yang betul. Jadi hari ini, untuk topik pertama kita di bulan Ramadan, saya nak berkongsi satu topik yang bertajuk Tanah Bunga Rampai. Apa itu? Kalau kita cerita bunga rampai, mungkin yang otak-otak ni tahulah bunga rampai adalah daun pandan yang dihiris-hiris, dicampur bunga untuk jadi wangi. Selalunya guna masa kenduri-kenduri kahwin ya. Tentang pembuatan bunga rampai tu, kalau kita tengok kadang-kadang makcik-makcik otai ni hebat. Dia boleh gunakan pisau blade dan racik halus-halus bunga rampai tu. Lagi halus lagi bagus. Tetapi kadang-kadang kalau dia bagi pada anak dara ni, dia keluar sabar cincang kasar. Jadi bunga rampai ni perlu dicincang, dia iris halus, baru dia jadi betul. Itu bunga rampai. Tetapi bila cerita tentang tanah, dia macam tak kena. Tanah bunga rampai adalah tanah yang kita nak racik-racik. Sebenarnya tanah ni tak elok diracik-racik. Okey, saya nak tekankan sikit tentang hal tanah. Okey, di Malaysia ni. Semua tanah-tanah ni ada bukti pemilikan. Dia ada database-nya di pejabat tanah dan dikeluarkan geran. Jadi setiap tanah tu ada nama-nama siapa pemiliknya dalam geran. Okey. Jadi contohnya kalau kita beli rumah daripada pemaju, bila dah habis semua tu, kita akan dapat satu geran nama kita dalam tu. Nama kita seorang sebagai pembeli. Jadi untuk memastikan siapa punya tanah, tengok dalam geran. Itulah kalau kita nak beli tanah, jangan main perjanjian tepi je, nama kita tak ada dalam geran. Nak buat rumah, pastikan nama kita ada di atas tanah yang kita nak bina rumah tersebut. Okey. Hari ini kita nak cerita tentang undang-undang tanah. Okey. Cerita tentang penukaran milik tanah ni, dia berbeza apabila pemilik masih hidup dengan pemilik dah mati. Masa hidup, bila dia tukar milik, tukar nama, proses dinamakan pindah milik, tukar nama. Okey, dia ada sekatan-sekatan tertentu. Contoh, kalau ada seorang ayah ni, dia ada rumah, dah habis bayar dengan bank. Dia takut nanti kalau dia mati nanti, anak-anak dia gaduh siapa nak dapat rumah. Jadi dia ingat nak tahu nama semua anak-anak dia 4 orang. Dia pergi ke pejabat tanah,
Dia kata, saya dah habis bayar semua ni. Saya nak tukar nama empat anak saya masuk dalam ni. Pegawai di pejabat tanah tu kan kata, tak boleh tuan. Sebab, ikut undang-undang, kalau orang hidup nak tukar nama, ia memerlukan satu kepada satu. Kalau rumah. Kalau tanah ikut keluasan. Ada kadang-kadang tanah 2 ekar boleh tak 2 nama. Tetapi kalau 1 ekar, 1 nama. Jadi, atas kata itu, terkawal lah. Jadi tak adalah apa tanah itu dia racik-racik. Itu hal tentang tanah milik orang hidup. Tetapi apabila pemilik tanah tadi meninggal dunia, undang-undangnya berbeza. Bila meninggal dunia, tanah tadi milik arwah jadi pusaka. Dan waris-waris perlu membuat permohonan. Seorang buat permohonan dan melibatkan semua waris-waris faraid. Setuju ke tak setuju ke sebagainya, siapa nak bagi. Ada pemufakatan warisnya. Ya. Tetapi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kita bila berlaku kematian adalah seorang yang kamu uruskan, adalah rana yang cuba tolong bantu. Akhirnya apa? Prosesnya yang dipanggil masuk nama. Itu yang selalu berlaku. Dan apabila masuk nama, akhirnya tanah ni asal usulnya milik seorang. Tapi bila meninggal dunia, masuk nama, akhirnya puluh nama di dalam itu. Itu dinamakan tanah bunga rampai sebab dah diracik-racik halus. Okey. Apakah implikasinya kalau tanah ini ada banyak pemilik? Nama dalam geran tu banyak. Dia ada 3 implikasi yang memudaratkan. Pertama, apabila tanah itu dalam geran banyak, biasalah kalau sesuatu benda dikongsi ramai-ramai, sure mesti ada masalahnya. Kalau contoh permainan untuk anak-anak, kita beli satu permainan dia nak share ramai-ramai, gaduh. Sama juga kalau contoh di siapa duduk kondo, kita nak share satu tempat permainan tu, pun kadang-kadang pun jadi isu. Okey. Jadi bila tanah banyak nama, pemiliknya ramai. Jadi macam-macam isu. Kadang-kadang tak gaduh, tetapi hanya tak sedar hati, terasa hati. Okey, saya kasih contoh. Okey. Kebun durian asal usulnya milik atuk. Lepas tu atuk meninggal dunia. Adik-beradik, ayah kita, pak saudara kita dengan mak saudara semua pergi urus bicara, masuk nama masing-masing. Jadi ada 5 orang dalam geran tadi. Okey. Kemudian makcik meninggal. Suami dia, Pakcik Kamal yang kita tak berapa suka, dah jadi pemilik. Anak-anak dia pun yang kita tak ngam, dah jadi salah seorang daripada pemilik kebun durian. Lepas tu, Pak Long kita, ada isteri 3. Okey. Maka isteri-isterinya dan anak-anak yang berderet tu dah jadi pemilik bersama dengan kita. Ayah kita dah meninggal, kita pun sama juga. Masuk nama. 5 beradik masuk nama. Dalam geran tanah kebun durian tu mempunyai 32 nama. Jadi apa berlaku? Bila ramai-ramai nama tu, masing-masing macam tak nak ambil apa, tak nak ke depan lah. Baik nak menjaga ataupun nak mengambil hasil. Jadi contoh kebun durian ni tak ada siapa pun yang pedulikan jaga pagarnya. Tak ada siapa pun yang menebasnya. Tak ada siapa pun yang nak tembak tupai. Tak ada siapa pun yang membaja kebun durian. Kebun durian kena baja tu hasilnya cantik. Tetapi bila bila durian berbuah, masing-masing balik kampung. Kata aku punya kebun ni. Ya. Ini yang kadang-kadang jadi permasalahan. Tak ada siapa ambil peduli, tapi semua ada hasil. Ada juga yang kadang-kadang tu yang ambil peduli ni, contoh ada sepupu yang duduk kampung ni, dia lah yang menebas sebagainya. Bila musim durian, yang owner-owner lain tahu mana satu Malaysia, dia lah kutip, dia lah jual, tetapi dia buat posting kat Facebook. Dah. Owner-owner yang lain dekat Kuala Lumpur, dekat Penang dah ada berbulu. Ini akunya durian yang pasal dia jual, mana hasil aku? Maka person yang faham. Kadang-kadang dia tak ada gaduh pun. Bila jumpa kenduri, dia tak mesra. Dia senyum tak habis. Sebab dia menyimpan hati pasal tu. Itu satu implikasi kalau kita biarkan tanah tu banyak nama. Satu lagi implikasinya, ini lagi-lagi dahsyat. Melibatkan dosa. Ya. Contoh kisah durian tadi. Yang sepupu ni jual hasil. Lepas tu yang lain ni, aku ada hak, mana hasilnya? Dan tidak meredhakan yang awal tu ambil. Maka,
adalah orang yang termakan harta haram. Sama lah contohnya, saya ni kes benar ya, ada satu tanah bendang di Kedah. Okey. Biliknya ramai sebab dah jatuh turun. Tapi ada seorang dinamakan kepala waris. Dia lah kontrol semua. Dan salah satu pemilik tanah ni adik dia dulu. Tapi adik dah meninggal. Adalah anak budak kecil, anak yatim. Jadi mereka ada hak. Tetapi yang kepala waris ni, dia yang kontrol semua. Bila orang dah nampak duit kan dia lupa. Dia ambil. Tanpa sedar, yang duit yang dia ambil tu adalah harta anak yatim. Inilah kadang-kadang bila kita tak berhati-hati, kita biarkan tanah ini diracik-racik dan ada ramai pemilik. Implikasi keduanya adalah orang yang berdosa. Kadang-kadang berganda-ganda. Bergenerasi berdosa. Ini kita cuba nak elakkan. Okay. Implikasi ketiganya, apabila tanah ni banyak nama, okey, dia susah untuk diuruskan, untuk diurusniagakan, selalunya nilai jatuh. Salah satunya adalah kalau contohnya ayah kita meninggal, lepas tu kita ada beradik kata, tak semua nama tanah lah. Kita adalah tanah 1/4. Kita ingat kita ada tanah 1/4. Nilai tanah 2 ekar ni lebih kurang 500,000. 1/4 aku ada 125,000. Cuba pergi ke bank nak cagarkan nak dapat pinjaman, tak laku. Sebab kita bukan pemilik unggul. Jadi bila tanah banyak nama tak laku di bank, maka nilai pun jatuh. Nak urus niaga payah. Begitu juga kalau contohnya nak buat projek, contohnya tanah tu nak buat pertanian, nak buat projek cili dan sebagainya. Kalau banyak nama, nak bincang macam mana, siapa nak sign surat, siapa nak berurusan dengan supplier dan sebagainya pun susah. Okey. Itu antara benda-benda yang bermasalah kalau tanah banyak nama, tak laku di bank, susah tak berus niaga dan biasanya nilai pasarannya pun jauh rendah. Kalau contohnya ada tanah sebelah, satu milik seorang, satu milik 25 orang. Yang 25 orang tu memang nilainya jauh beza ke bawah daripada owner seorang. Jadi kalau kita tahu tiga implikasi ni, kenapa kita sentiasa biarkan tanah-tanah kita ni diracik-racik? Sebab tak faham. Yang kita ingat bila meninggal dunia, kena masuk nama. Salah tuan-tuan. Ini sebenarnya kaedah faraid. Kalau kita faham, kita tahu macam mana cara yang terbaik. Okey. Jadi orang tanya saya, apa dia penyelesaiannya? Mudah saja. Apabila berlaku kematian ahli keluarga kita, pertama yang kita perlu buat adalah carilah orang yang boleh memberi nasihat permulaan supaya kita tidak tersilap langkah untuk mengambil tindakan-tindakan yang memudaratkan. Alhamdulillah, di My Pusaka kami mempunyai perkhidmatan khidmat runding permulaan percuma. Jadi sesiapa saja yang di luar sana ada isu pusaka, pertama sebaiknya daftar dulu jadi ahli kepada My Pusaka Online. Sebab bila dah jadi ahli, kita ada app di handphone kita. Berfikir je kita boleh buka dan ada butang khidmat bantuan. Tekan saja kita sampai ke khidmat bantuan. Apa tugas khidmat bantuan? Bertanya, cepat dapatkan fakta dan kita akan pastikan waris ikut arah yang ataupun proses yang betul. Dan proses selanjutnya adalah perkumpulan fakta dan juga sesi perbincangan antara waris untuk difahamkan semua waris tentang hukum hakamnya dan juga undang-undangnya dan capai muafakat terbaik. Bagaimanakah tanah-tanah ini perlu diagih-agihkan, dibahagikan. Okey. Dia tidak ada standard formula. Itu sebabnya perlu ada pihak ketiga yang boleh jadi moderator, boleh jadi kaunselor, boleh dengar dan juga boleh cadangan yang terbaik. Okey. Situasi berbeza dan biasanya kalau perbincangan hanya di kalangan waris-waris, dia tak jalan. Dia akan gaduh sebab masing-masing ada kepentingan, masing-masing tak apa-apa faham. Kalau orang nak tunjuk pandai, orang kata dia ni pandai sebab dia nak ambil lebih. Sudahnya tak selesai. Jadi ambil pihak ketiga. Kita juga menawarkan sesi apa dia makan SPMW, sesi penerangan dan muafakat waris, dan banyak berjaya menyelesaikan isu-isu pusaka. Jadi penyelesaian apa? Antara penyelesaiannya adalah bersetuju untuk jangan racik-racik, letak satu nama tetapi seorang itu sebagai pemegang amanah. Contoh semua setuju bagi pada Bang Long, tapi Bang Long sign surat. Dan kalau status tanahnya ataupun di negeri yang tertentu, kita boleh daftarkan
Trustee tadi di pejabat tanah, di mana dalam geran tu adalah nama pemegang amanah. Kita buat pemegang. Sebab bila pemegang amanah, kalau berlaku kematian pun bukan pusaka dia, walaupun nama dia dalam geran pada pemegang amanah sahaja. Dan bila pemegang amanah dia boleh berurusan dengan bank, boleh ambil loan, dia boleh apa tu, kalau contohnya nak buat projek-projek pertanian, dia boleh berurusan. Tapi dengan syarat hasilnya dia perlu takbir dan pastikan semua pemegang hak tadi mendapat hasilnya. Okey. Dan dibolehkan dia untuk mengambil sedikit yuran sebagai pemegang amanah, tak ada masalah. Okey. Ataupun kalau hartanya banyak, contohnya ada arwah ni dia ada 3 tanah, anak ada 5. Boleh ya? Tanah pertama 2 orang, tanah kedua 2 orang, tanah tu seorang. Walaupun ada perbezaan tentang keluasan dan sebagainya, berlapang dada lah. Sebab ini bukan titik peluh anak-anak tadi, titik peluh ayah. Kalau dapat pun cukup. Sekadar untuk dapat merasa dan juga menjadi bukti tanda kita sentiasa mengingati Allah. Itu je pusaka ni. Jangan kita aku dapat kurang 10 sen, marah. Jangan. Okey. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, isu ni banyak berlaku di luar sana sebab masing-masing menggunakan kaedah yang silap. Itu sebab pusaka gigih memberi penerangan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu ilmu asas pewarisan, vaksin pusaka, fast track pusaka, dan juga kaedah-kaedah penyelesaian untuk memastikan apa jua isu pusaka dapat diselesaikan dengan baik. Okey. Jadi kalau dah dengar video ni rasanya terkesan, tolong sebar-sebarkan kepada orang lain. So video ni ada di YouTube, di Facebook, sebarkan. Dan insyaAllah kita akan ada setiap hari sepanjang Ramadan bercerita topik-topik yang berbeza. Dan besok kita akan cerita satu lagi topik dinamakan buat separuh jalan. Ini cerita tentang orang ulu pusaka tapi tak selesai. Dia separuh jalan, ingat dah selesai. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk hadir besok 12.45 sampai pukul 1.10. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan, dapat memberi kesedaran dan juga merangsang tindakan tuan-tuan supaya akhirnya tuan-tuan dapat membuat sesuatu yang dapat menyelamatkan diri sendiri, dapat menyelamatkan waris-waris, dapat menyelamatkan harta supaya tidak terbeku dan dapat terus dimanfaatkan dan dapat menyelamatkan roh kita apabila kita meninggal dunia. Bukan itu saja, kalau kita rasa kita dah dapat manfaatnya, sebarkan supaya ilmu ini juga, kefahaman ini juga dapat membantu orang di luar sana. Sama juga, dapat menyelamatkan diri mereka, dapat menyelamatkan waris-waris mereka, dapat menyelamatkan harta-harta mereka dan dapat menyelamatkan ruh mereka. Dengan itu, jumpa besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.